Assalamualaikum ya, salam sejahtera, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, jika ada jelas boleh tolong maklumkan kepada saya tunggu komen, share ramai-ramai ya, share ramai-ramai sebab shadow ban ataupun pengekangan pencapaian di media sosial ni dan Facebook makin rancak ya. Dan juga sertai Telegram saya, Telegram Regi Jesse Rita Udin. So, sekarang ni saya nak komen satu isu yang kalau nak kira soalan yang masuk ya, bertubi-tubi lah. Okay, ramai minta komen dan saya pun nak elak komen sebab benda ni sebenarnya sudah pun diperjuangkan oleh saudara Isham Jalil ya. Cerita dia begini, pada mulanya saya pun dirapati oleh pihak tertentu, ada maklumat dan sebagainya lah. Dia minta saya perjuangkan isu ni. Dan sambil saya membuat semakan, benda ni sebenarnya sudah diutarakan oleh Isham Jalil keesokan harinya, siap dengan dibuat laporan polis. So tak payahlah saya nak masuk isunya secara mendalam. Pendek kata, Isham Jalil telah mendakwa bahawa bekas setiausaha politik Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Farhaj Salvador, telah menerusi satu syarikat di mana Farhaj ini ada kepentingan dalam syarikat itu, telah memiliki atau memperolehi saham dalam sebuah syarikat lain, saham bernilai 40 juta ringgit, di mana syarikat yang Farhaj ni, syarikat dia telah memperolehi saham daripada satu lagi syarikat itu, dari mana mereka membeli saham atau mengambil kepentingan dalam syarikat itu, sebenarnya telah disenarai pendek untuk satu projek kerajaan bernilai 1 bilion ya, 1 bilion. Maknanya kalau ikut dakwaan ini, Farhaj secara tidak langsung ada kepentingan dalam satu syarikat yang kini telah disenarai pendek ya, untuk satu projek kerajaan bernilai 1 bilion. Okey. So betul atau tidak itu tak timbul, tapi yang penting laporan polis sudah dibuat ya, kerana dakwaannya Farhaj adalah seorang berprofil tinggi, bekas setiausaha politik Anwar. So betul atau tidak itu perlu disiasat, tetapi memang betul hujah yang diketengahkan, iaitu Farhaj seorang berprofil tinggi, bukan sekadar berprofil tinggi, diketahui ya, memang kalau di umum memang terlalu banyak dokumentasi bukti bahawa Farhaj ni bukan hanya rapat dengan Anwar, pernah menjadi setiausaha politik Anwar. Dan selepas PRU 15, apabila Anwar menjadi Perdana Menteri, so tiba-tiba Farhaj sudah tidak dikatakan terlibat dalam politik bersama Anwar. Tetapi kebetulannya juga selepas PRU 15, Farhaj tiba-tiba naik ya, secara tiba-tiba, dapat jawatan sini, dapat jawatan sana. So dia pengerusi ke apa ke salah seorang ada jawatan tinggi lah dalam 7-Eleven dan macam-macam lagi. Okay, so kini tiba-tiba ada satu syarikat, Farhaj ini didakwa ada kepentingan dalam syarikat itu, dan kemudian didakwa syarikat ini telah membeli saham 40 juta daripada satu syarikat lain, dan kemudian syarikat yang itu telah disenarai pendek untuk projek bernilai 1 bilion. Now, di dalam dunia perniagaan ini, apabila anda merupakan seorang yang berprofil tinggi, lebih-lebih lagi anda ni bukan sekadar berprofil tinggi, anda sebenarnya bekas setiausaha politik Perdana Menteri sebelum pilihan raya umum ke-15, tak sampai setahun setengah yang lalu. Dan kemudian tiba-tiba anda dapat banyak peluang, pengerusi ini dapat
kepentingan dalam syarikat ini, ya, semuanya berkait dengan kerajaan ataupun tycoon yang dikatakan berkait dengan kerajaan. Kemudian tiba-tiba anda membeli saham walaupun secara tidak langsung dalam satu syarikat yang kemudian mendapat projek kerajaan 1 bilion. Kerajaan siapa? Kerajaan Anwar Ibrahim, kerajaan bekas bos awak. Jadi mungkin anda telah dapat maklumat terlebih dahulu. Ini bahayanya, ini risikonya. So, anda dapat maklumat, anda sudah dapat kelebihan yang menyalahi undang-undang yang tidak patut ada pada diri anda. Maknanya pembelian saham anda dalam syarikat itu adalah berdasarkan maklumat yang anda sudah dapat dari bos anda dulu, bahawa bos anda kemudiannya akan meluluskan ataupun menyenarai pendekkan syarikat itu buat untuk projek kerajaan 1 bilion. Dan jika syarikat itu benar-benar dapat projek 1 bilion, anda akan dapat manfaat besar. So, apa hubung kait anda dengan bos anda dari sudut pembelian saham dalam syarikat ini, ya, yang akan dapat projek kerajaan 1 bilion? Adakah manfaat yang anda dapat ini dirancang bersama bos dan sebagainya? Itulah risikonya, dan itulah kemungkinan yang wujud. Maknanya mungkin ada unsur salah guna kuasa dan kedudukan, ya. You cannot have prior information, cannot have that kind of advantage to obtain shares in a company that you know is going to increase in value because you have information others did not have, ya, because of your connection to political people, ya. Anda tidak boleh mendapat kelebihan itu hanya kerana hubungan anda dengan Perdana Menteri, dan kemudian benda tu mungkin dirancang supaya syarikat yang anda beli itu atau beli saham daripada itu kemudian diberi projek dengan jumlah yang besar, dan anda akan dapat untung, dan timbul risiko mungkin secara tidak langsung Perdana Menteri dapat untung. So, ini semua risiko kemungkinan yang wajar disiasat kerana melibatkan pemimpin berprofil tinggi yang berkait dengan Perdana Menteri. So, suka atau tidak, benda ni perlu disiasat. Jadi betul dari sudut prinsip, betul apa yang dilakukan oleh Hisham Jalil, iaitu membuat laporan polis. Apa yang menghairankan saya ialah kemudiannya Farhaj telah memberi satu tempoh kepada Hisham Jalil untuk menarik balik dakwaan dan sebagainya. So, ini saya kira siapa-siapa boleh lihatlah pemilikan saham, ya. Kalau kita beli dokumen daripada Registrar of Companies, ataupun kita buat siasatan, kita boleh tahu siapa beli saham, syarikat mana beli saham. Dan secara tidak langsung pun Farhaj telah mengaku bahawa dia ada pemilikan saham dalam syarikat ini bersama Sultan, dan kemudian benda ni berlaku. So, saya rasa benda ni perlu disiasat. Now, Perdana Menteri sendiri telah membuat satu kenyataan. Dia kata dia akan periksa dengan perbendaharaan berhubung isu Farhaj ini, dan kenyataan itu telah dibuat pada 27 hari bulan Mac. Now, hari ini 29 hari bulan Mac. Perdana Menteri adalah kamu, Menteri Kewangan adalah kamu. Projek bernilai 1 bilion yang mungkin didapati, yang akan diberikan kepada syarikat yang sahamnya telah dibeli dan dikaitkan dengan Farhaj ini, adalah projek di bawah seliaan kerajaan kamu. So, semestinya projek itu juga telah diluluskan ataupun akan diluluskan oleh Kementerian Kewangan yang juga di bawah kamu. So, semakan ni berapa lama? Saya kira dalam beberapa jam boleh settle, atau paling maksimum pun sehari. Ini dah masuk 2 hari. Itu satu, semakan. Kedua, saya hairan bagaimana perkara ni boleh anda terlepas pandang. Perkara seserius ini, contohnya apabila anda hendak anugerahkan projek kepada syarikat itu, iaitu projek 1 bilion, semestinya anda akan tahu jika ada perubahan dalam pemilikan saham syarikat itu. Semestinya anda akan tahu
bahawa saham dalam syarikat itu telah dibeli oleh satu syarikat yang berkait dengan bekas setiausaha politik anda. Sekiranya benarlah dakwaan itu yang dibuat oleh Hisham Jalil. Mungkin anda terlepas pandang tapi sukar nak percaya. Sebab itu sekarang menjadi amat penting bagi Perdana Menteri membuat kenyataan secepat mungkin. Kerana Perdana Menteri sentiasa melaung-laungkan bahawa kerajaan ni kerajaan telus, kerajaan dia mementingkan tata kelola dan apalah, dan sebelum PRU15 dia sentiasa sebut audit forensik dan sebagainya. Ini adalah satu kes di mana ada banyak kebimbangan, ada banyak kegusaran, ada banyak kemungkinan berlaku salah guna kuasa yang wajib disiasat. Ya. So dalam hal ini, saya rasa amat penting bagi Perdana Menteri membuat kenyataan. Dan sekiranya benar bahawa dakwaan Hisham Jalil bahawa saham syarikat yang kemudiannya dipertimbangkan bagi anugerah projek kerajaan 1 bilion, saham itu telah dibeli oleh satu syarikat yang berkait dengan Farhaj. Ya. Saya rasa jika benar benda ni sudah dibuktikan, Perdana Menteri perlu bercuti. Kerana siasatan tidak mungkin telus selagi Anwar adalah Perdana Menteri. Selagi Anwar adalah Menteri Kewangan. Sukar nak telus. Ya, sukar nak telus kerana dalam siasatan yang dilakukan semestinya Kementerian Kewangan juga ada sedikit sebanyak terlibat dalam siasatan itu. Maknanya dia disiasat. Bagaimana benda ni terjadi, bagaimana kelulusan diberi, apakah pertimbangan sebelum kelulusan diberi. So, semua ni melibatkan Kementerian Kewangan. Macam mana nak siasatan telus jika Anwar tetap menjadi Menteri Kewangan? Sekurang-kurangnya Anwar perlu letak jawatan sebagai Menteri Kewangan. Ini nasihat saya, ini komen saya sebab orang minta saya komen. Ya. So in media sosial benda ni dibincangkan dengan hebat. Ya. So sukar bagi orang percaya bahawa Anwar boleh terlepas pandang isu ni. Ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.